Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam rancangan berita ASEAN yang memaparkan peristiwa dan pergolakan yang berlaku di sekitar rantau ASEAN. Kita mulakan dengan perlombaan akhir Perahu Naga Antarabangsa Regata Sarawak 2014 yang berlangsung di tebingan Sungai Kuching, Sarawak. Negara Brunei Darussalam menyertai kumpulan ke-11 pasukan pemantau antarabangsa di Mindanao, Filipina. Juga pasukan negara menduduki tempat ketiga dalam pertandingan kuis ASEAN. Berita ASEAN juga memaparkan bahan berita lain iaitu kerajaan Thailand memberi bantuan beras kepada negara-negara Afrika Barat. Dalam perkembangan lain, Kemboja mencatatkan jumlah peningkatan mangsa periuk api dan Laos menyambut Hari Antarabangsa menentang penyalahgunaan dadah. Ikuti laporannya bersama Haji Omar Haji Abdul Rahman. Ke bawah Dut Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyaksikan perlombaan akhir Perahu Naga Antarabangsa Regata Sarawak 2014. Acara tersebut berlangsung di tebingan Sungai Kuching, Sarawak. Mengiringi keberangkatan ke bawah Dut Yang Maha Mulia bercemar duli berjalan kaki ke tebingan Sungai Kuching ialah Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tuan Yang Terutama Tun Tan Sri Pihin Sri Haji Abdul Taib bin Haji Mahmud dan Yang amat berbahagia Tuh Puan Sri Ragat Kurdi Taib. Ke bawah Dut Yang Maha Mulia seterusnya berkenan melancarkan upacara pelepasan lumba perahu dan disaksikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Ke bawah Dut Yang Maha Mulia seterusnya berkenan menyaksikan penyertaan pasukan regata negara Brunei Darussalam di saringan pertama perlombaan akhir Perahu Naga Antarabangsa Regata Sarawak 2014. Regata Sarawak mempunyai sejarah yang panjang bermula pada tahun 1872. Ia mengetengahkan kepelbagaian budaya masyarakat di negeri Sarawak yang terdiri daripada pelbagai suku kaum dan seterusnya mewujudkan semangat perpaduan, toleransi dan muhibah. Regata Sarawak dengan itu menjadi tamasya yang terkenal di negeri Sarawak dan diadakan pada setiap tahun di tebingan Sungai Sarawak. Tema Regata Sarawak pada tahun ini ialah The Race for Harmony yang memaparkan keramahan dan keharmonian penduduk negara Sarawak di dalam menerima kunjungan pelawat-pelawat dari luar negeri. Baginda kemudian dijunjung berangkat bersama Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak menaiki kapal persiaran bagi menyusur Sungai Sarawak. Ke bawah Dut Yang Maha Mulia dijunjung berangkat bersama Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak menaiki kapal persiaran bagi menyusur hilir Sungai Sarawak dan seterusnya menyaksikan acara khas perlombaan Perahu Naga Diplomatik. Ke bawah Dut Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan hadiah kepada Cahaya Zain, pemenang kategori khas perlombaan akhir Perahu Naga Diplomatik Regata Sarawak 2014, kepunyaan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Tujuh anggota Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB dan seorang anggota pasukan polis di Raja Brunei berlepas bagi menyertai kumpulan ke-11 pasukan pemantau antarabangsa IMT di Mindanao, Filipina. Mereka bakal menyertai misi untuk memantau pelaksanaan gencatan senjata antara Kerajaan Filipina dan Barisan Pembebasan Islam Moro MILF. Sebelum berlepas meninggalkan negara, upacara rasmi pemergian mereka diadakan di Pangkalan Tentera Udara di Raja Brunei, Rimba. Kontingen diketuai oleh Lieutenant Colonel Haji Huzaimi bin Pihin Datu Harimau Padang, Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Hussein.
Pada upacara ini, Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Paduka Haji Mustafa bin Haji Sirat memasang band lengan kepada setiap anggota. Penglibatan kontingen negara memberi peluang kepada anggota ABDB dan pasukan polis di Raja Brunei untuk menimba pengalaman serta mendapat pendedahan terhadap misi luar negara. Ketua Kontingen Lieutenant Colonel Haji Muhammad Huzaimi antara lain menjelaskan tujuan misi anggota ABDB ke Mindanao. Misi yang akan dihadapi ini adalah misi peace making process sahaja. Di sana tujuan saya dengan tim saya di sana adalah untuk memonitor acara-acara yang ada di sana dan proses yang sedang giat dilakukan di antara kedua belah pihak di Mindanao. Dalam perkembangan lain, pertandingan kuis ASEAN kali ke-6 peringkat serantau, anjuran bersama Televisyen Vietnam dan Jawatan Kuasa Kecil ASEAN mengenai kebudayaan dan penerangan diadakan di Hanoi pada 27 Ogos lalu. Pertandingan ini bertujuan untuk memupuk semangat persaingan yang sihat dalam kalangan belia ASEAN mengenai perkembangan kebudayaan, politik, ekonomi dan sosial ASEAN. Dalam pertandingan selama 90 minit ini, Vietnam menduduki tempat pertama. Di tempat kedua dimenangi oleh Filipina, manakala peserta negara berjaya menduduki tempat ketiga dan Thailand keempat. Thailand menawarkan bantuan beras bernilai 5 juta baht kepada negara-negara Afrika Barat yang dilanda Ebola. Timbalan Ketua Majlis Kebangsaan bagi Keamanan dan Pemerintah NCPO, Jeneral Tanasak Patimak Rakon, menyampaikan bantuan bagi pihak rakyat Thailand melalui Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dalam usaha memberi bantuan kemanusiaan kepada pesakit Ebola. Perwakilan WHO Dr. Jonas Tegigan yang menerima bantuan tersebut menghargai usaha kerajaan Thailand menyediakan bantuan global bagi Afrika Barat. WHO sebelumnya meminta bantuan berbentuk bekalan makanan, ubat-ubatan dan peralatan perubatan. Bantuan bekalan makanan untuk membantu masyarakat yang kurang berkemampuan yang tinggal di sepanjang sempadan Liberia, Sierra Leone dan Guinea yang kekurangan makanan akibat langkah-langkah yang diambil bagi membendung virus maut Ebola. Kemboja mencatatkan pertambahan jumlah mangsa periuk api sepanjang 7 bulan pertama tahun 2014. Laporan oleh Mine Action Authority Kemboja yang diedarkan baru-baru ini menunjukkan bahawa 120 mangsa periuk api berlaku dari Januari hingga Julai tahun ini. Angka tersebut menunjukkan peningkatan 62% pada tempoh yang sama tahun lepas dengan hanya 74 mangsa direkodkan. Jumlah kematian juga bertambah. Dalam tempoh tersebut, 14 orang terbunuh iaitu peningkatan dari 12 kematian, manakala 106 orang cedera meningkat dari hanya 62 orang dalam tempoh yang sama setahun lalu. 86% mangsa adalah lelaki. Laos menyertai negara-negara lain di seluruh dunia menyambut Hari Antarabangsa menentang penyalahgunaan dadah. Bercakap pada Majlis Pembakaran Dadah Narkotik, Pengerusi Suruhanjaya Kebangsaan Laos bagi Penyediaan dan Kawalan Dadah, Ko Chan Sina berkata, Parti Revolusi Rakyat Laos dan Kerajaan Laos telah menyenaraikan kawalan pencegahan dadah dan penyelesaian kepada masalah dadah sebagai tugas utama mereka dan telah memantau pelaksanaan tugas tersebut. Majlis dihadiri oleh para pegawai tinggi kerajaan Laos, wakil-wakil daripada kedutaan dan organisasi antarabangsa termasuk penyelaras residen PBB dan wakil residen program pembangunan bangsa-bangsa bersatu, Karina M. Norman. Ko Chan Sina juga menggesa semua agensi kerajaan, rakyat seluruh negara supaya lebih aktif terlibat dalam menangani masalah berkaitan dengan dadah.
dadah dan perdagangan haram mempunyai kesan yang sangat berbahaya kepada dunia dalam usaha untuk mencapai kemakmuran dan kesaksamaan. Terdapat sehingga 200,000 kes kematian yang boleh dicegah setiap tahun akibat memakan ubat-ubatan dengan dos yang berlebihan. Pengedaran dan perdagangan dadah merupakan satu jenayah yang boleh melemahkan institusi penting negara. ASEAN telah menetapkan 2015 sebagai tarikh akhir pengisytiharan ASEAN bebas dari dadah. Ke arah merealisasikan matlamat tersebut, kerajaan Laos komited sepenuhnya untuk menyelesaikan masalah berkaitan dadah di negara itu. Auda, berita ASEAN malam ini juga mengongsikan berita menarik yang lain. Di Singapura, kerajaan melabur 63 juta ringgit ke dalam dana produktiviti pertanian. Negeri Johor, Malaysia menerbitkan buku panduan kesihatan pergigian bagi golongan khas penglihatan. Pokok Cypress Fujian disenaraikan dalam Vietnam Red Book dan cabaran Gunung Apo di Filipina adalah sebahagian kempen untuk menyelamat dan melindungi gunung tertinggi di negara itu. Laporan seterusnya bersama Haji Omar Haji Abdul Rahman. Kerajaan Singapura akan melabur 63 juta dolar ke dalam dana produktiviti pertanian untuk membantu peladang tempatan meningkatkan hasil tanaman dan produktiviti. Menteri Negara di Kementerian Pembangunan Negara Dr. Muhammad Maliku Osman mengumumkan perkara tersebut semasa lawatan ke ladang Sky Greens. Permohonan untuk mendapatkan dana tersebut bermula Oktober depan. Dana tersebut juga akan digunakan untuk penyelidikan dan pembangunan dalam teknologi pengeluaran yang inovatif. Negeri Johor berjaya menerbitkan 2 buku panduan kesihatan pergigian untuk golongan khas penglihatan berbentuk chart flip braille. Buku hasil kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri dengan Sekolah Pendidikan Khas Princess Elizabeth Johor Bahru itu membantu golongan rabun dan buta meningkatkan pengetahuan penjagaan kesihatan gigi. Exco Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri, Datuk Ayub Rahmat berkata, buku panduan itu mampu menyebarkan maklumat pergigian serta meningkatkan kesihatan mereka. Ia diedarkan kepada 14 sekolah pendidikan khas penglihatan di seluruh negara. Beliau berharap lebih banyak buku panduan berbentuk braille mengenai pelbagai kesihatan dapat diterbitkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri. Datuk Ayub merasmikan program kesihatan pergigian golongan keperluan khas penglihatan peringkat Negeri Johor di Johor Bahru. Pokok Cypress Fujian atau POMU bernilai untuk biodiversity dan sumber genetik luar biasa. Disenaraikan dalam Vietnam Red Book memerlukan perlindungan segera. Disebabkan oleh keajaiban dan kualiti kayu Cypress Fujian, pembalakan haram dan penjualan pokok menyebabkan pembasmian hutan di beberapa wilayah Central Highlands. Bagaimanapun, wilayah Ninh Thuan masih mempunyai hutan-hutan Cypress Fujian purbakala yang perlu dilindungi. Ini adalah atas kesedaran penduduk tempatan dan usaha Taman Negara Po U Bin, wilayah Ninh Thuan. Tumbuh di kawasan seluas 600 ke 2000 meter di atas paras laut, pokok Cypress Fujian di Taman Negara Po Bin berusia ratusan tahun dengan garis pusat 1 hingga ke 3 meter dan sehingga 40 meter tinggi. Pokok ini membekalkan kayu berkualiti tinggi yang bebas dari anai-anai. Lembaga pengurusan taman menyedari hutan tidak boleh dilindungi dengan berkesan tanpa bantuan penduduk tempatan. Banyak model pertanian dan perhutanan diperkenalkan oleh pihak taman, diterima oleh warga dan mereka masih boleh mencari makan sekaligus membantu melindungi taman.
Perlindungan berkesan Cypress Pujian di sini juga bermakna kurangnya kebakaran hutan dan ini juga menjelaskan mengapa pokok-pokok di Taman Bin Pong, wilayah Nien Tuan paling dilindungi. Lima belas pasukan bersaing untuk bergelar juara dalam cabaran Gunung Apo 2014 yang diadakan di Santa Cruz, Davao del Sur. Kejohanan bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan Gunung Apo. Setiap pasukan dimestikan sampai ke puncak gunung dan kembali ke pengkalan dalam tempoh 24 jam. Cabaran ini dikenali sebagai permainan pengembaraan ekstrim di Asia. Menurut Jabatan Pelancongan, penduduk Santa Cruz dan kerajaan setempat turut menyumbang kepada kejayaan acara ini selain sokongan dari sektor swasta. Setelah melalui cabaran lasak, para pemenang dengan bangga mengatakan cabaran ini merupakan sebahagian dari kempen menyelamat dan melindungi gunung tertinggi di Filipina. Auda, belia pertubuhan dan pemimpin belia memainkan peranan yang aktif dengan meningkatkan kerjasama sesama rakan-rakan dalam ASEAN dalam bidang pembangunan belia dan pelbagai bidang seperti pertukaran belia, kerjasama penyelidikan isu belia, peace building dan kesukarelawanan kerana generasi muda merupakan paksi kepada kejayaan ASEAN pada masa kini dan masa hadapan. Hingga di sini dulu pertemuan kita dalam Berita ASEAN malam ini. Bertemu lagi minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Untuk mengikuti Berita ASEAN, Auda boleh layari video portal melalui laman web www.rtbnews.rtb.gov.pn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan selamat malam.